Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Mari seperti biasa kita mulakan kuliah mingguan kita. Sama-sama kita merendahkan diri, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana petang yang berbahagia ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala izinkan kita berkumpul bersua muka, duduk bersama-sama di dalam sebuah majlis, di mana harapan kita mudah-mudahan berkumpulnya kita pada petang ini, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang dibacakan mudah-mudahan akan menambahkan lagi keimanan kita. Mudah-mudahan di sana sini ada nasihat yang dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup, dan mudah-mudahan juga sekiranya ada ilmu walaupun sedikit yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan dapat kita fahami dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita awali dengan doa, mudah-mudahan niat kita yang tulus ikhlas, usaha kita yang suci lagi murni ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, sekedar mukadimah seperti mana yang banyak kali kita sebutkan, apa yang cuba kita ikhtiar, apa yang cuba kita usaha sejak kebelakangan ini mungkin dalam belajar agama, di mana kita sedang berusaha untuk mempelajari agar menjadi seorang muslim mukmin, bukan saja yang kamil, yang sempurna. Mudah-mudahan menjadi seorang muslim dan mukmin yang dapat bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan apa jua usaha. Orang Arab sebut mangkreng, senang begitu. Dia buat kerja ni ngotot betul-betul, tak kira apa saja yang dia buat, walaupun urusan-urusan dunia, mungkin seorang pekerja, ataupun mungkin seorang peniaga, atau mungkin seorang suri rumah tangga, maupun mungkin anak-anak yang sedang bersekolah. Artinya kita nak menjadi seorang muslim dan mukmin yang apabila kita melakukan satu perkara, kita buat yang terbaik dalam keadaan bersungguh-sungguh. Apatah lagi urusan-urusan yang bersangkut paut dengan keagamaan. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita cuba mempelajari dan berusaha untuk melakukan dengan kesungguhan. Termasuk juga masalah-masalah ibadah. Infak kita bagaimana? Apakah kita sungguh-sungguh? Begitu juga dengan berkebajikan. Termasuklah di dalam menuntut ilmu, yang mana kita nak melakukan dalam keadaan kesungguhan. Ini yang saya sebutkan banyak kali, yang mana menurut hukum sebab dan akibat, bahawa hanya dengan bersungguh-sungguhlah, bahasa fikihnya disebut mujahadah, dengan bersungguh-sungguh sajalah kita akan berjaya. Sebagai contoh, sekiranya seorang pekerja yang bersungguh-sungguh melakukan pekerjaannya, insya-Allah dia akan menjadi seorang pekerja contoh. Seorang peniaga yang bersungguh-sungguh melakukan perniagaannya, insya-Allah perniagaannya akan sukses. Seorang suri rumah tangga yang bekerja dalam rumah tangga suaminya, dan dia bekerja dengan bersungguh-sungguh, dia dikira sebagai suri rumah yang bertanggungjawab. Begitulah anak-anak yang sedang bersekolah. Sekiranya mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, insya-Allah berdasarkan hukum sebab dan akibat mereka akan berjaya.
Begitulah dengan masalah agama. Apabila kita benar-benar bersungguh-sungguh mentaati titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan jadi seorang abid, seorang yang kuat di dalam beribadah. Apabila kita bersungguh-sungguh di dalam yakni infak dan sedekah, kita akan menjadi seorang yang pemurah. Bila kita bersungguh-sungguh dalam berkebajikan, insya-Allah kita akan jadi seorang yang benar-benar memahami bahawa Islam ini mendidik seorang menjadi orang yang berjaya. Begitulah seterusnya. Akan tetapi, kata para ulama, untuk bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, mereka kena cinta dengan perkara tersebut. Kata mereka bahawa kerana cintalah seseorang akan taat, kerana cintalah seseorang akan sabar, kerana cintalah seseorang akan redha menerima apa yang ada, dan kerana cinta juga seseorang akan mampu untuk berkorban. Contoh yang simple, orang yang sedang bercinta, apabila mereka berjanji, bahasa ragatnya dating, senang cerita. Biasa orang yang sedang bercinta ni, bila dia dating, dia taat, dia tak boleh lambat, dia jangan main-main. Lambat kekasih marah, makwa dia marah, merajuk. Bahkan kalau janji pukul 7 ni, cik abang datang 6 suku, awal-awal datang. Kenapa dia boleh taat macam itu? Jawapan yang paling simple, kerana cinta. Kalau mata dia cakap, bang, dia tak, hari ni datang pakai baju biru, dia pakai baju biru. Dia tak berani pakai baju merah. Taat betul dengan kekasihnya, kerana cinta dia akan taat. Walaupun janji pukul 6, tiba-tiba makwa datang 8.30. Dia sabar, pasal cinta dia sabar. Dia tak boleh marah, nanti dia marah, makwa dia marah pula, merajuk lagi. Dah lah, makwa datang 8.30, bawa anak saudara 3 pula. Allah, dalam kocek 50 ketul lagi. Dia pun fikir nak beli aiskrim, budak ni nak beli itu, kedebak-kedebuk. Tapi sabar dia tak. Kenapa sabar? Kerana cinta. So kerana cinta, orang mampu jadi orang yang taat, mampu menjadi orang yang sabar. Dalam realiti, kalau kita lihat, ni cakap aja maaf, jangan tersinggung mana-mana pihak. Dia tak ada kena-mena mana-mana orang yang hidup, apatah lagi yang sudah mati. Cuma contoh aja. Kadang-kadang kita lihat pasangan tu, yang laki-laki ni kurus, tapi partner dia ni nak cakap gemuk marah, kus semangat. Kadang-kadang yang laki-laki ni tinggi betul, yang partner dia nak cakap pendek, dia marah, cakap rendah. Tapi dia punya romantik, ya Allah. Kenapa demikian? Kerana cinta. Apabila sudah cinta, orang mampu redha. Apa saja yang berlaku dia terima. Bukan saja dia redha, malah dia bangga. Kita kadang-kadang lihat orang kahwin sekejap belakangan ini, pelamin dia canggih-canggih. Yang naik pelamin tu mempelai tu, pengantin perempuan. Maaf, ni contoh je. Kadang-kadang kita tengok memanglah cantik. Cantik macam permaisuri. Tapi si raja ni, ya Allah, tak cantik. Rumah, muka pecah rumah pun ada. Allah Allah. Tapi kita nampak mereka steady, mereka tak kisah orang pun. Malah dia bangga tak? Dia terima seadanya. Dia redha. Ini yang saya jawab, bahawa apabila cinta, orang buat apa saja yang dirasa perlu. Dan sekiranya mereka perlu berkorban, mereka perlu bersungguh-sungguh, mereka akan buat apa saja. Ramai sini mungkin peminat kaki Hindustan mungkin. Kita tengok cerita Hindustan, dia nak tunjukkan bagaimana si laki-laki hero ni bukan main cinta dengan heroin ke tak. Biasa bila heroin tu kena kidnap lah cakap. Ni si hero ni tak duduk diam kita, tinggal jauh, tapi dia sanggup pergi untuk selamatkan makwa dia. Dia cerita tu bukan saja daripada Gelang pergi Jurong, tak jauh, naik kapal terbang, naik laut, kapal laut, naik macam-macam naik. Dia naik kereta api tu tak duduk bawah, atas bumbung. Dia nak tunjukkan macam mana berkorbannya. Hero ni terpaut kat situ, dia tunjuk macam gitu. Tak apa, dah sampai dia boleh terjun nak pergi tangkap itu cikruk tu. Dia berlawan, lawan Hindustan je daripada darat, masuk laut, laut naik gunung, dia pergi lawannya, ya Allah. Semuanya nak tunjuk apa pengorbanan seorang hero tu. Dia bercerita tu. Lah dapat bunuh je si cikruk tu, baru polis datang. Betul? Cerita apa pun, Melayu, orang putih semua dah habis kes, baru polis datang tu biasa.
Dia nak tunjukkan kita bahawa orang yang bercinta ni sanggup berkorban apa saja, mati-matian. Dan ini yang kita sedang cakap. Orang Melayu ada nyanyi berkorban apa saja kan, walaupun harta ataupun nyawa. Orang Melayu ada pantun nasi lemak buah bidara, tak? Yang akhirnya kan, kerana kekasih kami turunkan. Semuanya membuktikan kepada kita confirm, apabila seseorang itu cinta dengan sesuatu, dia akan buat apa saja. Dan dia akan taat. Bukan saja taat, dia akan sabar dan dia redha apa yang berlaku. Ini kehebatan cinta. Cerita Melayu Sarip Dol ni, apabila pergi meminang tak dapat, malam datang dia naik, dia masuk tingkap ni pergi kidnap. Pasal apa? Cinta sangat. Dia pergi cerita macam itu. Cerita memberitahu kepada kita itu Kasim Selamat sanggup cocok mata dengan garpu main-main ke, sampai buta. Siapa berani bikin itu? Rainbow pun tak berani bikin. Kasim Selamat je berani bikin. Pasal apa? Pasal cinta. Semuanya nak membuktikan kepada kita bahawa apabila seseorang yang bercinta ataupun cinta dengan sesuatu, dia akan buat sedaya upaya. Dan ketaatan inilah yang paling ada pada orang yang sedang bercinta. Taat, sabar, redha, berkorban bersungguh-sungguh. Maka itu hari ini kalau ada seorang Muslim dan mukmin yang pekerja, dia cinta dengan pekerjaannya, dia akan buat yang terbaik. Kalau ada seorang peniaga yang dia memang cinta dengan perniagaannya itu, dia akan buat secara yang terbaik. Dia betul-betul taat, sabar, redha dan berkorban apa saja. Begitulah dengan suami-suami yang mengurus rumah tangga. Begitu juga isteri-isteri yang dijadikan sebagai pemimpin, general manager dalam rumah tangga. Termasuk anak-anak yang sedang bersekolah. Kalau dia cinta dengan apa yang dia buat, dia bercinta betul dengan sekolahnya, nescaya dia akan ada ketaatan, sabar, redha dan mampu berkorban. Ini yang dalam Islam menyebut bagaimana Allah mengatakan, katakanlah sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, keluarga-keluarga kamu, harta yang kamu cintai takut berkurangan, ataupun perniagaan yang kamu cintai takut pula ini mungkin bankrupt juga, dan rumah yang kamu senangi untuk dilihat, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cinta daripada Allah dan Rasul, fatarabbasu, kata Allah. Kalaulah segala-galanya tadi kamu lebih cinta daripada Allah dan Rasul, kau tunggu. Kata Allah, hatta ya'ti Allahu bi amrih, nanti akan datangkan satu perintah, satu perkara untuk menentukan. Allahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberi hidayat kepada orang-orang yang fasik. Yang kita sedang bicara di sini, bagaimana kita nak taat dengan Allah, bagaimana kita nak sabar dengan ujian-ujian Allah, bagaimana kita nak redha dengan apa yang Allah jadikan kepada diri kita, dan bagaimana kita nak berkorban betul-betul dengan agama. Jawapannya hanya satu, kalau kita benar-benar cinta Allah dan Rasul dengan sebenar-benarnya, insya-Allah semuanya beres. Kan tetapi orang Melayu sebut tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak kenal Allah betul, kalau kita tak kenal tentang bagaimana takdir Allah, kita tak kenal betul tentang apa yang Allah SWT jadikan dalam kehidupan ini, kita tak akan cinta. Maka kita kena berusaha mengenali Islam itu. Berusaha dalam arti kata menuntut ilmu, ini mempelajari apa yang ada di dalam agama. Dengan ilmulah seseorang insya-Allah akan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmulah seseorang akan bersungguh-sungguh mentaati segala titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmulah seseorang itu akan redha dengan takdir Allah. Dengan ilmulah orang itu akan sabar apabila diuji dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang sedang kita usahakan ini, salah satu daripada suluk, salah satu daripada jalan, salah satu daripada wasilah, salah satu pada cara untuk kita sampai kepada matlamat mencintai Allah, agama, Rasul dan apa yang ada di dalam Islam. Mudah-mudahan niat kita yang suci, niat kita yang tulus ikhlas ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kenyataan. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa kita. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita berbincang di dalam kuliah keluarga kita, pelajaran akhlak pada setiap petang Ahad di sini.
Pada minggu lalu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat selesaikan 2 hadis. Wah, kira champion.